Alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan sambung lagi lah untuk malam yang terakhir sebelum PKPV. Jadi alhamdulillah, sebelum tu kita ambil kesimpulan yang minggu lepas mengenai dengan solat sunat ketika mana dilaungkan iqamat ataupun sedang dilaksanakan sembahyang fardu, maka ulama menyatakan dilarang berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata fala solata illa al-maktubah, tak boleh sembahyang melainkan sembahyang fardu bersama dengan imam. Jadi di sini Imam Nawawi menyatakan hukumnya makruh sesiapa yang melaksanakan ibadat solat sama ada ketika diiqamatkan ataupun selepas diiqamatkan ataupun sebelum ataupun ketika mana imam sedang melaksanakan sembahyang fardu, kita sembahyang sunat, itu juga makruh. Bahkan kalau di tempat, bukan di tempat awam, di tempat yang perhentian, boleh menimbulkan fitnah. Jadi boleh menimbulkan fitnah ataupun menimbulkan tomahan daripada orang, kerana imam sembahyang, tiba-tiba dia sembahyang sunat. Jadi orang yang datang dia tak tahu orang ni sebenarnya berpahaman lain ataupun imam ni dia salah, sebab tu dia tak nak ikut, menimbulkan sedikit keraguan lah kepada jemaah-jemaah yang lain. Jadi sebab itu hukumnya makruh dan dia kena berserta dengan imam. Walaupun orang tak tahu dia sembahyang sunat, orang ingatkan dia sembahyang fardu seorang-seorang kat belakang. Tapi kalau di tempat perhentian tak apalah, sebab perhentian tu ramai, macam-macam jenis orang. Jadi kesimpulan dia, sembahyang sunat selepas daripada iqamat ataupun ketika iqamat ataupun ketika imam sembahyang fardu, maka hukumnya makruh. Begitu juga sebelum iqamat, nak Bilal muazzin nak pegang mikrofon dah, itu juga makruh. Sebab apa? Persiapan untuk sembahyang fardu, bukan lagi untuk dilaksanakan sembahyang sunat. Sembahyang sunat boleh buat lepas sembahyang fardu. Ini makruh bagi siapa? Bagi siapa yang nak melaksanakan sembahyang fardu. Tapi kalau dia dah sembahyang fardu tempat lain, singgah ke masjid ini, walaupun masjid ini iqamat untuk sembahyang fardu, dia dah sembahyang lah, jadi itu tidak makruh untuk dia sembahyang sunat. Itu yang kita bincangkan pada minggu yang lalu lah. Kemudian insya-Allah kita akan sambung. Mungkin hari ini adalah kita akan habiskan teruslah daripada perkara-perkara yang sunat, salam, tahiyat, kemudian zikir dan apa yang kita perlu buat. Di antaranya saya nak sebut satu perkara yang sebelum ini mungkin tertinggal, iaitu seseorang yang mana sedang solat, dia masbuk. Masbuk ni makna lewat, sama ada tertinggal 1 rakaat, 2 rakaat ataupun 3 rakaat. Maka bila dia tertinggal, bila imam duduk tahiyat akhir, maka dia pun duduk tahiyat akhir juga. Cuma kita lihat, adakah tahiyat akhir imam itu adalah tahiyat awal dia? Kalau bertepatan tahiyat awal makmum bersama dengan tahiyat akhir imam, contohnya dia masbuk sembahyang maghrib 1 rakaat. Bila 1 rakaat dia sempat bersama dengan imam 2 rakaat. Jadi bila 2 rakaat, dia 2 rakaat, imam dah 3 rakaat lah. Jadi maksudnya imam tahiyat akhir, makmum tahiyat awal. Bila imam tahiyat akhir, makmum tahiyat awal, selepas imam beri salam, makmum boleh duduk lama, panjangkan tahiyat awal dia, boleh, tidak jadi masalah. Tetapi hukumnya makruh lah, sebab dia panjangkan tahiyat awal. Kerana tahiyat awal yang kita bincang dahulu, tahiyat awal tidak disunatkan panjang. Sebab apa? Binaan li takhfif, untuk ringan. Sebab tu bila kita tahiyat awal, sampai mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pun tak disunatkan.
tahiyat awal. Sebab apa? Sebab bina'an li takhfif, iaitu untuk ringkas tahiyat awal, tak perlu panjang-panjang. Jadi sebab itu siapa yang makmum ketika mana dia masbuk, dia tahiyat awal tu rakaat yang kedua, imam rakaat yang ketiga maghrib. Jadi bila imam dah beri salam, dia masih lagi nak zikir, nak baca doa apa-apa ketika tahiyat awal tadi, maka itu hukumnya makruh, tapi tak membatalkan solat. Tetapi bagi orang yang mana bukan rakaat yang kedua dia, bukan tahiyat awal dia, maksudnya dia sembahyang maghrib bersama imam, dia tertinggal 2 rakaat. Bila dia tertinggal berapa? 2 rakaat. Mana sempat 1 rakaat je bersama imam. Bila imam beri salam, imam rakaat ketiga, dia baru rakaat pertama. Jadi bila imam beri salam, dia kena bangun tambah 2 rakaat lagi. Pada ketika itu, ketika mana imam beri salam, dia duduk lama. Padahal bukan tempat dia untuk dia baca tahiyat yang panjang-panjang. Sebab dia cuma nak tompang je imam. Sebab sebab kita kan ikut imam. Bila imam duduk tahiyat akhir, kita kena duduk juga, walaupun itu rakaat pertama kita, bukan tempat untuk tahiyat bagi kita. Yang timbul masalah sekiranya imam dah beri salam, dia tak beri salam lagi, duduk lama. Di sini ada sedikit perbezaan pendapat antara Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Imam Ibnu Hajar kata sekiranya lebih daripada sekadar tahiyat awal, baca makna lama dia, tahiyat awal kita kadarkanlah contoh 20 saat, lebih daripada 20 saat maka batal sembahyang dia. Tapi Imam Romli dia kata lebih daripada kadar subhanallah tamakninah, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmum terus bangun. Kalau makmum duduk lebih sekadar subhanallah, maka sembahyang dia batal. Ini pendapat Imam Romli. Dua-dua pendapat kuatlah. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita, pendapat dua-dua ni diguna pakailah. Cuma pendapat Imam Ibnu Hajar ni diguna di sebelah-sebelah Yaman sana, Yaman. Pendapat Imam Romli ni diguna sebelah Mesir. Tapi dua-dua pendapat dalam mazhab Syafi'i lah. Di Malaysia kita dua-dua dia pakai. Kadang-kadang Imam Romli, kadang-kadang Imam Ibnu Hajar. Jadi di sini kalau bukan tempat dia pada tahiyat awal, makmum yang masbuk, imam beri salam terus bangunlah. Sebelumnya kita ada sentuh juga mengenai salam ni. Bila mana imam beri salam assalamualaikum warahmatullah, bila imam dah salam yang pertama, maka hukumnya harus makmum bangun. Makmum bangun, orang yang masbuk cerita ni, orang yang masbuk bangun untuk tambah rakaat, harus. Walaupun harus, tak bertepatan dengan sunnah. Sebab sunnah, yang sunatnya imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, barulah disunatkan untuk kita bangun. Disunatkan kita, orang yang masbuk bangun selepas imam memberi salam yang kedua, barulah disunatkan bagi makmum bangun. Kalau imam lepas salam pertama, sebolak suara di kalangan ulama hukumnya harus, tapi tak disunatkanlah. Harus tu makna boleh. Semua ulama kata boleh. Yang menjadi perselisihan pendapat adalah mengenai dengan seiring dengan imam. Imam assalamualaikum, dia pun assalamualaikum sekali dengan imam. Saya ada sebut masalah ni dalam beberapa minggu yang lalu. Saya menyatakan batal, sama seperti takbiratul ihram. Tapi pendapat tu pendapat yang tak kuat lah. Pendapat yang saya bagi tahu 3-4 minggu sebelum ni, itu pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang kuat tak batal sembahyang. Yang batal sembahyang adalah makmum seiring takbiratul ihram bersama dengan imam. Imam Allah, makmum pun Allahu akbar. Imam tak akbar lagi takbiratul ihram, makmum dah start dah, maka tak sah. Untuk takbiratul ihram sahaja. Takbir yang lain adalah disunatkan. Jadi kalau dia sama, imam Allahu akbar sujud, dia pun Allahu akbar sujud sekali dengan imam, serentak. Imam bangun nak rakaat yang kedua, dia pun Allahu akbar sekali dengan imam. Itu tidak batal sembahyang lah, cuma tak sunnah dan hukumnya makruh. Sama juga memberi salam. Memberi salam sama dengan imam assalamualaikum, dia pun assalamualaikum. Jadi sama, tidak membatalkan solat. Walaupun satu pendapat kata batal, tapi pendapat itu tidak kuat. Pendapat yang kuat tak batal sembahyang. Yang timbul masalahnya,
adalah ketika mana imam tak assalam lagi. Tak assalamualaikum, makmum dah assalamualaikum, itu memang batal sembahyang lah. Itu memang batal. Tapi ada situasi yang tidak batal. Makmum mendahului imam. Imam tak beri salam lagi, makmum dah beri salam, maka tak batal sembahyang. Bila mana dia niat mufaraqah, keluar dari imam. Contoh dia sakit perut. Sakit perut ni, imam lambat baca tahiyat, lambat sangat. Mungkin imam tak lambat, cuma bila kita sakit perut, kita akan rasa lambat lah. Macam kita sembahyang subuh juga, bila kita mengantuk, imam baca tak panjang, tapi kita rasa panjang sangat sebab mengantuk. Jadi bila mana sakit perut ni, imam baca tahiyat lambat, terus kita niat mufaraqah, keluar dari imam, kita beri salam sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus kita pergi toilet. Itu tidak batal sembahyang. Itu perbezaan dia lah. Apa beza takbiratul ihram batal sembahyang kalau seiring dengan imam, tapi salam tak batal pula. Beza dia bila kita takbiratul ihram, kita nak seiring dengan imam, sedangkan kita tak ikut imam lagi. Bilakah bermula kita ikut imam? Selepas imam akbar takbiratul ihram, takbir yang pertama. Baru ketika itu kita dah ikut imam. Sekarang kita tak ikut lagi, imam tak habis lagi Allahu akbar takbiratul ihram, tiba-tiba kita dah serentak dengan dia. Itu yang tak sah tu. Jadi sebab itu ulama kata salam ni seiring dengan imam tak batal sembahyang. Samalah seperti mana takbir, rukuk, sujud dan sebagainya. Kemudian kita nak sentuh juga di sini mengenai dengan kita panggil itan. Itan ni daripada perkataan autana yutinu itanah, iaitu macam mustautin, daripada istautana, bermakna tetap satu tempat. Tetap satu tempat ni, ulama dalam mazhab Syafi'i kita menyatakan hukumnya makruh. Contoh seseorang, kita bila nampak dia, tiang tu tak ada lah, seolah-olah tercatat nama dia. Nama dia contohnya Abu Bakar. Jadi tiang tu dah macam Abu Bakar dah. Setiap kali tiang mesti ada dia. Kalau sebut dia, mesti ada tiang tu. Jadi itu hukumnya ulama kata makruh lah. Dia kena pindah-pindah tempat sembahyang. Kita tak boleh satu tempat dia sembahyang. Itu kita panggil dalam bab itan. Dia setempat je sembahyang, tak sembahyang tempat lain. Setiap kali masuk masjid surau, tempat dia tepi dinding. Masuk Zuhur, tepi dinding. Asar, tepi dinding. Maghrib, semua tepi dinding. Sampai orang nak cari dia, senang aja. Kalau nak jumpa, pergi kat tepi dinding, mesti akan jumpa dia. Jadi di sini memang mudah untuk orang kenal, tapi sebenarnya makruh. Sebab apa? Dia akan menimbulkan sifat riak. Orang akan cam dia bila tengok tempat tu. Maknanya kalau dia selalu ada, bermaksud dia berada di tempat yang sama. Kita tak nak bagi orang selalu nampak kita. Kita sebenarnya sekejap di sini, sekejap di sana, supaya orang tak boleh nampak kita. Cuma kita perlu tahu satu benda, memanglah dalam hadis Nabi kata, kalaulah manusia tahu kelebihan 3 perkara, mereka akan datang semayang ni, walau mereka akan datang, mereka akan berebut-rebut. Mereka akan berebut-rebut sehingga mereka terpaksa mencabut undi, kena ikut turn untuk mendapatkan kelebihan tu. Antaranya kelebihan adalah azan dan juga soft yang pertama. Soft yang pertama ni memanglah kita kena berebut semayang, sebab pahala dia tak sama dengan soft yang kedua dan soft yang ketiga. Dia ada pahala yang istimewa lah. Sebab Nabi kata, kalau kamu tahu kelebihan soft pertama, sudah pasti kamu akan berebut, siap cabut undi lagi untuk dapat soft pertama. Kalau di masjid mana Ansar ni, memang kalau subuh tu lepas azan memang penuh, soft pertama tu memang dah penuh lah. Jadi sebab mereka tahu kelebihan soft yang pertama lah. Yang kita kata makruh duduk setempat, makna soft pertama tu kan luas, tak semesti duduk tepi dinding je. Duduk sebelah sini pun boleh, sebelah sini pun boleh. Tapi kan sebelah kanan tu lebih afdal. Jadi sebelah kanan kan luas. Dekat sebelah kanan di sini boleh muat dalam kita kata 10 ke 15 orang. Jadi bila 10 ke 15 orang, sekejap dia sembahyang sini, sekejap dia sembahyang belah tanah, sekejap sembahyang hujung. Jadi dalam saf yang sama. Itu termasuk saf yang pertama di sebelah kanan pula. Jadi jangan duduk satu tempat saja.
Itu menyebabkan hukumnya makruh. Kemudian dimakruhkan juga kita bila mana semayang ni kita sapu dahi kita, makruh. Melainkan selepas semayang ni. Selepas semayang sapu dahi tak apalah. Kan kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mashul wajhi, sapu muka. Itu tak apalah. Tapi ketika solat ni, sapu muka tu makruh. Sebab macam kita nak cepat semayang. Tambah-tambah bila kita semayang, ada lekat batu satu ataupun pasir. Kalau ada hajat tak apalah, batu besar sakit. Tapi kalau ada debu-debu pun dia nak sapu juga. Setiap kali sujud, sapu. Setiap kali sujud, sapu. Makruh lah. Jadi sebab sepatutnya dia tak perlu sapu. Dia kena cek sebelum semayang. Okey, sekarang ni tempat surau ni memang banyak habuk. Vacuum setahun sekali. Jadi dia kena bersihkan tempat dia nak semayang tu, bentang sejadah kecil ke, ataupun tengok sebelum semayang, bukan ketika semayang sujud habuk. Tak. Bangun sujud kedua, sapu lagi. Sujud ketiga, bangun rakaat yang berikutnya, sapu lagi. Maka makruh menyapu muka. Melainkan selepas semayang. Selepas semayang ni yang kita bincangkan sebelum ni juga, selepas semayang ada ulama kata tak disunatkan pun sapu muka lepas semayang, sapu muka, sebab hadis tu hadis yang lemah. Kita dah bincang dah dua perkara ni dalam fatwa mazhab Syafi'i. Memang dia mengatakan disunatkan. Cuma dalam konteks hadis dia ada dua, satu konteks fiqh, satu konteks hadis. Dalam konteks fiqh mazhab Syafi'i, fatwa daripada mazhab Syafi'i memang disunatkan untuk sapu muka. Memang disuruhlah untuk sapu muka. Tapi dalam mazhab dalam konteks hadis, dia ada dua pendapat lah. Kalau di Malaysia kita pun ada dua pendapat, satu golongan muda, golongan tua. Untuk sapu muka ni, selepas daripada beri salam yang kedua sapu muka, ada ulama menyatakan zaman dulu kan Jambi tak ada sejadah, semayang atas pasir. Bila semayang atas pasir, dahi penuh dengan pasir, debu, kena sapu lah. Sebab tu lepas semayang sapu. Jadi dalam hadis pun ada sebut, bila mana Nabi beri salam, Nabi akan sapu wajah dia dengan tangan kanan. Cuma hadis tersebut, status hadis ni, itu yang ada dua golongan dalam Malaysia kita, iaitu satu golongan muda, golongan tua. Golongan muda kata hadis ni hadis yang kita panggil dhaif jiddan ataupun syadidud dhaf. Syadidud dhaf iaitu hadis yang lemah, dan bukan lemah yang biasa-biasa, betul-betul lemah. Hadis yang betul-betul lemah tak boleh diamalkan. Apa hadis yang betul-betul lemah? Itu kita kena belajar dalam ulum hadis lah. Ada hadis mungkar, ada hadis matruk, ada beberapa hadis lagi. Hadis ini dikategorikan hadis yang terlampau lemah dan tak boleh untuk diamalkan. Golongan tua di Malaysia, mereka kata boleh amal. Sebab apa? Sebab hadis tersebut hadis lemah aja, hadis dhaif, lemah sahaja, bukan tersangat lemah. Jadi mereka kata boleh diamalkan. Okey, boleh diamalkan. Sebab apa? Ada dua pendapat di kalangan ulama yang menyatakan status hadis. Status hadis ini adalah ijtihad di kalangan ulama. Ijtihad. Orang kata hadis ni hadis kuat. Mereka buat kajian-kajian, hadis ni kuat. Yang kata hadis ni, mereka buat kajian-kajian, satu golongan kata hadis ni tidak kuat. Jadi itu ijtihad lah di kalangan ulama. Ijtihad. Jadi mereka pun ada dua, iaitu ada yang kata hadis ni terlampau lemah, ada yang kata hadis ni yang lemah biasa. Jadi yang mana satu kita nak ikut? Di sini kalau tanya kepada saya, tengok dalam status hadis. Jadi kebanyakan di kalangan ulama, kebanyakan menyatakan hadis ni hadis yang terlampau lemah. Terlampau lemah. Ada sebahagian kecil yang kata lemah biasa aja. Sebab tu golongan muda kata hadis ni hadis yang tak disunatkan sapu muka. Tapi dalam fatwa Syafi'i kata masih disunatkan lah. Okey. Walau bagaimanapun, terpulanglah kita. Sama ada kita nak sapu ke tak nak sapu. Tapi kalau orang sapu, jangan kita marah dia, biarkan mereka sapu. Okey.
Kemudian kita nak bincang satu lagi mengenai orang yang masbuk selepas imam beri salam. Imam beri salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang masbuk dah bangun selepas imam beri salam pertama. Itu memang haruslah. Kalau sebelum imam beri salam dia bangun, maka hukumnya tidak sah, batal, melainkan sekiranya dia niat mufaraqah. Tapi kalau dia bangun, dia mungkin dia terdengar orang beri salam, tapi orang beri salam masuk masjid, dia tersilap. Jadi dia ingatkan imam beri salam, dia pun bangun. Bangun, imam tak beri salam lagi. Jadi pada ketika itu dia perlu duduk balik, duduk tahiyat akhir balik. Dia perlu duduk tahiyat akhir balik. Tapi kalau seseorang yang mana dia bangun, law qama nasiyan aw jahilan fala tabtul, lakin la yu'idu bihi fayajlis wujuban, la ya'taddu bihi fayajlis wujuban. Siapa yang bangun, orang yang masbuk, dia bangun rakaat yang berikutnya dalam keadaan dia terlupa ataupun dia tak tahu, maka tak batal sembahyang dia bila dia dah bangun. Imam tak beri salam lagi, duduklah balik. Dia duduk balik, hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib, tak jadi masalah. Kemudian pada malam ini kita akan bincang satu benda, satu perkara, iaitu mengenai dengan selepas daripada wirid kita akan melakukan apa? Sembahyang sunat. Mengenai sembahyang sunat ini, mengenai dengan sembahyang sunat, sebahagian ulama kata makruh sembahyang sunat tempat sembahyang fardu. Sebab ada satu hadis daripada riwayat Abu Daud tau. Riwayat Abu Daud. Dia ni jadi imam, seorang lelaki nama dia Abu Rimsah, jadi imam. Dia bagi tahu seorang lelaki pada zaman Nabi sembahyang dengan Nabi. Dia mendapat takbiratul ula, takbir yang pertama bersama dengan imam. Cuma masalahnya, lepas saja imam beri salam, dia terus bangun. Bangun apa? Sembahyang sunat. Maka fawasaba ilaihi Umar. Maka Umar radhiyallahu taala anhu telah melompat bagi kat lelaki tadi. Fa akhadha bimankibaihi fahazzahu. Sayyidina Umar pegang kedua bahu dia, goncangkan kedua bahu dia. Kemudian Sayyidina Umar kata, duduk. Fa innahu lam yahlik ahlul kitab illa annahu lam yakun baina salatihim faslun. Sayyidina Umar kata, ijlis, duduk. Sesungguhnya ahlul kitab dibinasakan adalah kerana mereka tidak memisahkan antara solat mereka. Kemudian Nabi SAW bangun, angkat pandangan Nabi, lihat perkara tersebut. Maka Nabi kata, asaballahu bik, tepat. Allah Ta'ala memberi ketepatan pada pendapat kamu, wahai Sayyidina Umar. Jadi di sini Sayyidina Umar tegur seorang lelaki, dia pegang bahu, goncangkan, duduk. Jangan sembahyang, janganlah kamu sembahyang, kita panggil tidak ada pemisah antara satu sembahyang dengan sembahyang yang lain. Sebab Sayyidina Umar kata ahlul kitab dahulu dibinasakan kerana mereka tidak memisahkan antara sembahyang mereka. Jadi sebab itulah bila Nabi tengok, Nabi bangun dan Nabi kata apa? Asaballahu bik, tepat wahai pendapat kamu, wahai Umar. Sebab Sayyidina Umar ni ada antara beberapa perkara yang pendapat dia diguna pakai, dan pendapat dia bila dia beri pendapat, turun wahyu sokong pendapat dia. Ada banyaklah ada 3 kalau tak salah. Antaranya mengenai ayat hijab. Hijab ni mengenai tudung lah. Kan dulu Islam tidak wajibkan tudung. Jadi Sayyidina Umar tengok, Sayyidina Umar kata alangkah baiknya kalau isteri-isteri Nabi semua pakai jilbab, hijab. Pakai apa? Pakai tudung. Jadi selepas tu turunlah ayat mengenai dengan hijab. Menyokong pendapat Sayyidina Umar. Kemudian yang lain mengenai dengan tawanan-tawanan Badar. Tawanan-tawanan Badar ni, bila orang Islam menang dalam peperangan Badar, orang-orang kafir ni mereka ditawan. Nabi minta syur pendapat, apa kita nak buat dengan tawanan ni?
Abu Bakar kata, kita tebuslah, kita minta duit tebusan, lepaskan mereka. Sayyidina Umar kata pancung, bunuh. Nabi pilih pendapat Abu Bakar, ketepikan pendapat Sayyidina Umar, wahyu turun sokong pendapat Sayyidina Umar. Dan begitu juga dengan solat ni. Satu lagi kisah, tak salah saya, dalam kisah, saya lupa kisah mengenai dengan maqam Ibrahim, semayang sunat kot di maqam Ibrahim, belakang maqam Ibrahim mungkin. Kemudian dalam hadis ini juga menceritakan Sayyidina Umar tegur seorang lelaki, ahlul kitab dibinasakan kerana tak dipisahkan semayang mereka. Maka Nabi sokong pendapat daripada Sayyidina Umar. Jadi sebab itu semayang sunat ni ulama kata mesti kita pisahkan. Pisahkan apa? Semayang fardu, kemudian semayang sunat. Pisahkan apa? Pisahkan tempat. Tempat kena pisahkan tempat tu, mana jangan tempat yang sama lah, itu maksud dia. Jangan semayang fardu di situ, semayang sunat pun di situ juga. Kena semayang sunat tempat lain. Terutama imam lah. Bila imam semayang fardu di tempat semayang tempat imam, semayang sunat pun tempat imam, lagi berat sebab dia akan mengelirukan orang yang baru datang. Dia kau ingat ke imam sedang semayang, semayang fardu. Jadi sebab itu setiap selepas semayang fardu hendaklah ditukar tempat semayang sunat. Jadi kalau semayang tarawih, kalau kita semayang tarawih, semayang isyak, contohlah semayang isyak, jadi kita nak semayang sunat ni kan penuh saf. Jadi kita minta tukar orang sebelah, jangan minta tukar orang belakang. Sebab orang belakang saf kedua pahala dia kurang. Saf yang pertama yang paling afdal sunat. Jadi tukar orang sebelah kita. Ketika nak semayang sunat, macam semayang sunat jemaat lah, contoh kalau penuh. Jadi itu mengenai dengan semayang sunat selepas daripada semayang fardu. Kalau dia tak nak pindah tempat, pisahkan dengan percakapan. Bercakaplah dengan kawan sebelah, walaupun beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Cakap, beri salam dengan orang sebelah. Kemudian semayang sunat. Supaya apa? Supaya nampak gambaran kita tak semayang tu bersambung. Sebab bila puasa pun Nabi larang bersambung tau. Semayang pun sama juga, larang bersambung. Lepas semayang, lepas semayang, kita kena pisahkan. Sebab itu bila kita semayang fardu, nak semayang sunat, maka di tempat lain, supaya banyak tempat yang menjadi saksi tempat kita sujud, bukan di tempat yang sama je semayang. Jadi di sini ulama menyatakan disunatkan. Apa yang disunatkan? Berpindah tempat. Semayang fardu dengan semayang fardu berpindah tempat. Contoh je dah semayang dah fardu isyak, nak qada semayang fardu isyak pula, tu pergi ke sebelah sikit atau pergi ke bahagian belakang ke. Jadi fardu dengan fardu pindah tempat. Sunat dengan fardu pun sama juga. Semayang sunat qabliyah isyak, kemudian nak semayang fardu isyak, dengan tempat yang sama. Begitulah juga semayang fardu dengan semayang sunat. Semayang fardu, kemudian kita nak semayang ba'diyah selepas, jangan semayang tempat sama, pindah tempat lain. Semayang sunat dengan semayang sunat pun sama. Kalau semayang tarawih macam ni, semayang sunat juga. Jadi semayang tarawih ni payah sikit sebab dia penuh. Kita duduk saf pertama penuh. Kalau kita nak deal dengan orang sebelah, setiap kali tukar-tukar, kadang marah pula dia. Sekejap-sekejap tukar, kejap-kejap tu. Tapi sunatnya macam tu lah, sunatnya. Tapi tak apalah, semayang tempat yang sama pun tak apa. Tapi kalau semayang kat rumah boleh tukar-tukar. Semayang tarawih kat rumah boleh tukar-tukar lah. Kalau semayang seorang. Tapi kalau sembahyang berjemaah, semayang tarawih berjemaah kat rumah, pindah-pindah pun nanti pelik pula. Anak kita pelik, isteri pelik. Sekejap ambil sejadah sini, pindah depan pintu pula, pindah kat bilik pula, pindah, jadi pelik. Tapi memang sebenarnya memang dituntut untuk kita perbanyakkan tempat sujud. Ya. Alih sikit pun tak apa. Sebab itu disunatkan kalau kita terlupa. Contoh kita dah semayang fardu, kemudian kita semayang sunat, tiba-tiba tadi ustaz kata disunatkan pindah tempat ni, jangan tempat yang sama. Jadi cara dia langkah setapak sebelah.
sikit je langkah setapak sebelah. Jadi itu dengan perbuatan yang pergerakan sikit lah, mana kita pindah setapak je sebelah. Bila kita pindah sikit sebelah, jadi itu mana kita dah pindah tempat daripada tempat yang kita sembahyang fardu tadi. Tapi ada Imam Khatib Al-Syarbini dia tidak setujulah, tapi sebahagian ulama kata tak apa, lepas takbiratul ihram pun boleh setapak bagi tepi. Dia sebenarnya tempat yang afdal untuk sembahyang sunat ni, tempat kat mana? Dekat rumah kita lah. Lepas sembahyang isyak jangan sembahyang kat sini, sembahyang kat rumah. Tapi takut kita lupa. Bila kita dah sembahyang isyak sini, lepas isyak ada makan dulu. Kita makan. Lepas makan kita balik rumah, tengok anak, isteri buka TV. Kita pun join sekali, lupa habis sembahyang isyak. Yang tu yang kita risau. Jadi sebab tu kalau rasa tak yakin boleh sembahyang kat rumah, sembahyang kat surau. Tapi tempat yang paling afdal sembahyang sunat, sembahyang kat rumah lah. Sebab Nabi kata wala tattakhizuha quburan. Jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Kubur tu makna sunyi, tak ada baca Quran, hadis pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi rumah kita kena hidupkan. Sembahyang sunat ke, baca Quran ke, baca hadis ke, supaya tempat rumah kita hidup macam masjid lah. Jangan jadi kubur sunyi lah. Secara umumnya Nabi kata afdalus solati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seafdal solat, Nabi kata dalam hadis yang sahih, hadis sahih Muslim, seafdal solat seseorang di rumah dia, melainkan sembahyang fardu je, bukan rumah. Ada satu istilah orang kata nak latih anak-anak sembahyang jemaah ni, sembahyanglah berjemaah fardu kat rumah. Dengar dekat orang-orang tabligh marah dia. Sebab apa? Sembahyang fardu tak ada sembahyang dekat rumah. Nabi tak pernah sembahyang fardu kat rumah. Jadi sembahyang fardu adalah sembahyang di masjid. Kalau istilah orang tabligh, dia kata di mana azan dilaungkan. Jadi sebab itu nak latih anak, latih sembahyang sunat lah dekat rumah. Sembahyang fardu datang masjid, surau. Secara umumnya apa-apa sembahyang adalah sembahyang di rumah, sembahyang sunat, melainkan sembahyang fardu. Cuma adalah beberapa sembahyang sunat yang dikecualikan, yang disunatkan buat kat masjid. Seafdal sembahyang sunat adalah di rumah, walaupun rumah kita berjiranan dengan Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Kita kata sembahyang Masjidil Haram 2 rakaat pun tak sama tau kita sembahyang dekat luar. Memanglah, tapi kalau rumah kita berjiranan dengan Masjidil Haram pun kita kena pergi balik rumah kita sembahyang. Sebab apa? Nak hidupkan rumah tu penting. Walaupun fadilat di Masjidil Haram tu lebih besar. Ini sebagai apa? Gambaran nak bagi tahu kena hidupkan rumah ni. Jangan sepi kan. Sebab tu kadang-kadang gangguan banyak kat rumah. Lepas tu dia pergi panggil ustaz, baca surah Baqarah. Lepas baca surah Baqarah, lepas sebulan datang balik. Dia kata ustaz dulu buat tak apa jadi. Bukan tak jadi, dia biar diam. Dia tunggu ustaz, dia panggil ustaz baca surah Baqarah. Lepas tu sembahyang pun tak, baca Quran pun tak, apa pun tak. Extra 24 jam. Jadi lepas sebulan datang gangguan balik. Bila datang gangguan balik, dia kata ustaz dulu buat tapi kurang apa? Jadi. Kurang power. Tapi ada beberapa lah sembahyang sunat yang disunatkan buat kat masjid, tak disunatkan buat kat rumah. Antaranya sembahyang sunat tawaf. Memanglah sebab kita tawaf kat Masjidil Haram, takkan nak balik hotel, sembahyang belakang maqam Ibrahim tu lah. Tapi jangan betul-betul belakang maqam Ibrahim. Itu yang susah tu. Bila sembahyang betul-betul maqam Ibrahim yang bulat tu, sembahyang belakang orang sedang tawaf tu. Jadi kata sunat apa, kacau orang belakang, orang nak apa, tawaf, ganggu. Belakang tu mana luas, sampai belakang sana pun boleh. Belakang maqam Ibrahim sampai sana pun boleh. Kemudian sunat ihram. Sunat ihram memang buat kalau kita miqat apa di mana, Tan'im, di Hudaybiyah, Tan'im, Hudaybiyah. Lagi apa lagi? Di Ji'irranah. Sabdukan Ji'irranah. Itu pun disunatkan juga sembahyang sunat ihram 2 rakaat di masjid lah. Kemudian istikharah. Sunat istikharah pun sunat juga buat dekat masjid.
Lagi sunat apa lagi? Sunat duha, sunat kat masjid. Sunat kita apa nama ni, kita nak bergerak safar, kita nak bergerak, kita nak bermusafir satu tempat, kita nak pergi Kedah, nak pergi Johor, nak pergi Kedah, nak pergi Johor, maka kita bila keluar rumah singgah surau masjid, semayang dulu. Bukan semayang kat rumah, sunat jugalah semayang kat rumah, tapi yang terbaiknya disunatkan kita semayang di surau yang berdekatan rumah kita, baru kita keluar. Sampai daripada safar pun sama. Bila kita daripada kampung kita sampai kawasan Keramat, jangan kita balik rumah dulu, singgah dekat surau Taqwa dulu, semayang 2 rakaat, baru kita balik rumah. Itu sunat lah. Sebab dalam perjalanan disunatkan, nak mulakan perjalanan sunat semayang 2 rakaat, nak sampai perjalanan sunat semayang 2 rakaat. Semayang sunat apa? Semayang sunat saja pun boleh. Sajaku solat sunat 2 rakaat cukup. Ataupun sajaku solat sunat safar, ataupun sajaku solat sunat sampai daripada safar, boleh. Kemudian apa-apa yang disyariatkan semayang secara berjemaah, itu disunatkan buat di masjid. Semayang berjemaah ni apa yang disunatkan, syariat sunatkan untuk kita buat semayang berjemaah. Semayang hari raya, sembahyang gerhana, sembahyang hajat. Sembahyang hajat sunat kan? Sembahyang hajat tak sunat, tidak makruh lah buat jemaah, dia harusnya. Sembahyang apa lagi? Hari raya, solat Zuhur, Qasar tak ada sunat. Sembahyang berjemaah, Qasar tu fardu. Bukan bukan yang disunatkan buat secara berjemaah. Ustaz, macam kita dekat nak pergi Johor, kita nak asal apa Johor nak asal kita hantum sembahyang kasar. Boleh. Itu boleh. Itu boleh berjemaah. Cuma kita bincang sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Sembahyang hari raya, sembahyang minta hujan, istisqa, itu semua yang disunatkan berjemaah. Sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat witir pada bulan puasa lah. Tak bulan puasa tak disunatkan jemaah lah. Sunat tarawih pun disunatkan. Sembahyang hajat tak. Sembahyang hajat tak disunatkan dan tidak dimakruhkan, harus. Dia termasuk benda bid'ah juga tu. Bid'ah. Tapi benda bid'ah juga sebab dia bukan benda sunat. Memang buatlah. Dia kadang-kadang buat ada baik dia juga untuk kita galakkan orang sembahyang hajat, untuk kita galakkan orang. Kemudian kadang-kadang di kalangan ahli qaryah kita, jemaah kita, ada yang sakit. Bila kita buat pengumuman, tuan-tuan sembahyang hajat lepas sembahyang ni sembahyang hajat sendiri-sendiri, jawapannya sendiri-sendiri, diorang pergi belakang dulu minum. Baik kita buat secara apa? Jemaah. Bila jemaah, jadi orang akan buatlah. Kalau kita kata buat sendiri-sendiri, ada jemaah kita sakit ni, jadi kita doakan untuk yang berada kat hospital. Bila kita buat jemaah, ramai yang dah ikut. Kalau kita buat kata suruh buat seorang-seorang, dia kata apalah, balik rumah tu saya buatlah. Tengok-tengok minggu depan baru dia teringat, lupa nak sembahyang hajat yang baru ni punya. Sunat tasbih tidak disunatkan jemaah. Dia macam sembahyang hajat juga. Dia harus, dia sunat pun tak, makruh pun tak. Dia harus. Sembahyang qabliyah Jumaat. Qabliyah Jumaat pun tak disunatkan juga. Tak disunatkan buat kat rumah. Sebab Jumaat kena datang awal. Jumaat datang awal buat kat masjid lah. Dan juga sembahyang dah masuk waktu. Dah azan Zuhur dah. Dia nak sembahyang juga sunat kat rumah qabliyah. Takut nanti terlepas sembahyang bersama dengan imam. Jadi sembahyanglah dekat surau lah, senang. Kalau rumah dia jiran dengan masjid surau tak apalah. Kalau jauh, buat kat masjid surau lah. Ba'diyah Jumaat dekat rumah. Sebab Jumaat disunatkan datang awal, lepas Jumaat balik Sebab tu disunatkan qabliyah Jumaat. Qabliyah Jumaat pun sebenarnya ada ulama kata tak ada semayang. Sebab qabliyah Jumaat ni Nabi kata qabliyah Zuhur je. Tak kata qabliyah Jumaat. Nabi kata qabliyah Zuhur. Yang Nabi buat qabliyah Zuhur. Nabi tak kata qabliyah Jumaat. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan
Disunatkan sebab apa? Dia qiyas. Dia kata kalau Nabi kata qabliyah Zuhur, Zuhur tu makna Jumaat juga, sebab Jumaat ganti ke tempat Zuhur. Tapi sebagai mazhab dia kata tak ada semayang, sebab Nabi tak ada sebut pun Jumaat. Jadi tak ada semayang qabliyah Jumaat. Sembahyang qabliyah Jumaat ketika khutbah tak sah. Tak sah apa-apa sembahyang sunat. Dalam mazhab Syafi'i kita tak sah. Melainkan sembahyang tahiyatul masjid je boleh. Kalau sembahyang qabliyah Jumaat pun tak sah. Tak sah dan juga dosa lah. Sebab sepatutnya kita dengar khutbah, bukannya kita sembahyang sunat. Jadi seolah-olah kita nak berpaling daripada mendengar khutbah. Jadi ulama kata tak boleh mana-mana sembahyang sunat. Dalam mazhab yang lain lagi menyatakan tak boleh apa-apa sembahyang sunat. Mazhab Syafi'i kita masih boleh lagi sembahyang tahiyatul masjid je. Qabliyah Jumaat tidak dibenarkan, melainkan kita combine dua niat. Sajaku solat sunat, tahiyatul masjid dan qabliyah Jumaat, itu boleh. Sebab apa? Kita niat tahiyatul masjid, kita combine dengan qabliyah Jumaat, kita masukkannya. Asal yang dibenarkan tahiyatul masjid sahaja. Tapi bila kita combinekan niat boleh. Sajaku solat sunat, tahiyatul masjid dan qabliyah Jumaat, package dua sekali boleh. Semayang tu sah lah. Tapi kalau dia niat sajaku solat sunat qabliyah Jumaat, sedangkan khatib berada di atas mimbar, maka tak sah semayang dia. Kalau dia niat saja ku solat sunat tahiyatul masjid, khatib berada di atas mimbar, sah. Tapi perlu diringkaskan semayang tahiyatul masjid tadi. Baca benda yang wajib je lah. Surah Al-Fatihah, benda-benda wajib je. Tapi jangan pula dia baca sama panjang dengan khutbah solat sunat tahiyatul masjid dia tu. Mana imam khatib habis khutbah, dia pun habis semayang sunat tahiyatul masjid, panjang sangat. Jadi kesimpulan dia apa? Untuk semayang sunat ni kita boleh dua. Sama ada kita nak kita nak pindah pun boleh, ataupun pindah tempat lain semayang sunat, ataupun kita nak semayang tempat sama tapi pisahkan dengan percakapan, beri salam ke, cakap dengan kawan sebelah ke. Kemudian seterusnya zikir selepas semayang. Zikir ke nak semayang sunat dulu? Selepas daripada semayang fardu, kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka di sini ulama kata zikir lah dulu. Zikir yang paling afdal lah, yang disunatkan. Sebab Nabi lepas semayang sunat, lepas semayang fardu, Nabi zikir dulu, baru Nabi semayang sunat. Kalau semayang sunat dulu, lepas tu baru zikir, boleh juga. Tapi semayang sunat tu kena ringkas lah, jangan terlampau panjang sangat. Sebab apa? Supaya tidak terlampau lama. Sebab asalnya lepas semayang terus zikir. Tapi kalau nak pisah dengan semayang sunat pun boleh juga. Tapi sekira-kira semayang sunat tu semayang sunat yang tidak lama, yang ringkas, kemudian terus zikir. Jangan pula semayang sunat dia tu dah setengah jam, kemudian baru nak zikir. Habislah waktu dia. Habislah waktu zikir tu. Sebab zikir ni lepas semayang sepatutnya. Bila dia zikir selepas semayang sunat, tapi semayang sunat yang ringkas, masih dapat lagi pahala untuk zikir selepas semayang. Tapi kalau semayang sunat dia setengah jam, barulah dia zikir selepas semayang fardu, maka tak dapat pahala zikir selepas semayang. Dapat pahala zikir biasalah. Sebab zikir semayang ni dia ada pahala khusus lah, pahala zikir wirid selepas semayang. Tapi kalau dah buat dah lama, lepas sejam dah semayang fardu baru nak zikir, dapat pahala zikir je lah, tak dapat pahala wirid selepas semayang. Tapi yang afdalnya semayang fardu, lepas beri salam terus berzikir, baru semayang sunat. Kalau nak semayang sunat dulu zikir boleh juga, tapi tak afdal lah. Kemudian kita lihat satu hadis lagi yang terakhir jugalah. Hadis yang terakhir mengenai dengan siapa ni? Sa'ib bin Ukht. Sa'ib bin Ukhti Namir. Dia bertanya kepada Nafi' mengenai sesuatu yang dia lihat. Yang dia lihatnya mengenai dengan sesuatu yang Muawiyah melihatnya. Melihat diri dia semayang. Boleh ke tidak boleh?
Maka dia pun bertanyalah. Faqala na'am sallaitu ma'ahu al-jumu'ah. Dia kata aku semayang Jumaat bersama dengan dia. Falamma sallama al-imam, bila imam beri salam, qumtum fi maqami, maka aku bangun. Bila imam beri salam, aku bangun di tempat aku dan aku semayang. Falamma dakhala arsala ilayya faqala, maka bila mana dia masuk, maka arsala ilayya faqala la ta'ud, dia bagi tahu aku jangan kamu ulangi lagi lima fa'alta, apa yang kamu buat ni. Lepas imam beri salam terus bangun sembahyang sunat di tempat yang sama. Jangan. Idza sallaita, bila mana kamu semayang Jumaat, fala tasilha bi salatin, jangan kamu hubungkan dengan solat yang lain, hatta takallama au takhruja, sehingga kamu bercakap dulu ataupun kamu keluar pindah tempat lain. Allatu salatun bi salatin hatta natakallama au nakhruja, jangan tidaklah kamu menyambungkan satu solat dengan solat yang lain sehinggalah kamu bercakap ataupun kamu keluar dari semayang. Imam Nawawi menyatakan ini sebagai dalil. Ulama Syafi'i kata sembahyang sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, ataupun sembahyang sunat yang lain disunatkan pindah tempat. Yang afdalnya pindah tempat ke rumah, sembahyang kat rumah. Kalau tak pun sembahyang kat masjid tapi yang tempat yang sama. Yang afdal pindah tempat, tapi kalau tak boleh bercakap pun tak apa, tapi tak samalah pahala dengan pindah tempat. Satu lagi riwayat daripada Abu Daud. Abu Daud kata ayu ajizu ahadukum idza shalla, adakah tak mampu salah seorang di kalangan kamu ni idza shalla, bila dia semayang, an yataqaddam, dia dia ke depan sikit, au yata'akhkhar, ataupun dia ke belakang sikit, au an yamini, ataupun dia ke kanan sikit, au an shimali, ataupun dia ke kiri sikit bila nak semayang sunat. Itu Nabi kata dalam riwayat Abu Daud lah. Jadi Ibn Taymiyah kata sunat pisahkan antara fardu dan sunat pada semayang Jumaat ataupun pada semayang-semayang yang lain lah. Seperti mana sabit dalam hadis yang sahih, Nabi SAW melarang daripada menyambung satu semayang dengan satu semayang yang lain sehingga dipisahkan antara dua semayang tadi. Dia bukan kata semayang aja, benda lain pun sama juga. Nanti kita akan tengok hikmah dia apa? Untuk membezakan antara fardu dan juga antara yang bukan fardu. Itu hikmah dia lah. Ini semayang fardu, ini semayang sunat. Itu hikmah dia. Begitu juga kalau kita lihat, disunatkan segerakan berbuka puasa. Berbuka puasa sunat segera, tetapi bila sahur dilewatkan. Nampak? Buka segerakan, sahur lewatkan. Makan pada berbuka puasa sebelum semayang. Maknanya bila azan terus buka puasa baru semayang. Nabi SAW melarang daripada puasa bulan Ramadan awal satu hari ataupun dua hari. Sebab apa? Tak nak samakan puasa sunat dengan puasa fardu. Puasa sunat, puasa fardu Nabi tak nak gabungkan. Bukan gabung, tak nak nampak macam sama, dekat-dekat. Sebab tu diharamkan kita puasa satu hari ataupun 2 hari awal sebelum puasa bulan Ramadan. Ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh lah, tak apalah. Yang penting Nabi larang. Sampai puasa 6 hari di bulan Syawal pun ada kata makruh. Dalam mazhab Imam Malik lah, makruh. Sebab apa? Ada ulama, ada orang campurkan puasa fardu dengan puasa sunat. Sebab tak nak bagi kekeliruan kepada masyarakat pada zaman tu lah, zaman Imam Malik, iaitu ada orang kata 6 hari pun termasuk bulan Ramadan juga. Tapi zaman sekarang semua dah tahu dah, TV semua dah ada dah, pengumuman bunga mercun pun kita dah tahu dah, 10 malam terakhir mercun pun dah bunyi kuat. Jadi kita tak perlu buat announcement pun tak apa. Jadi memang tak ada istilah lagi lah makruh puasa 6 hari bulan Syawal. Sebab semua dah tahu dah mana fardu dan mana yang fardu, mana yang sunat. Jadi tidak ada istilah makruh lagi lah. Jadi kesimpulan dia, sembahyang ni kita perlu jangan nampak mengelirukan. Jadi kita kena pisahkan. Kalau sembahyang sunat 2, sembahyang fardu pun 2. Sembahyang subuh qabliyah, subuh 2 rakaat tempat lain, sembahyang fardu tempat lain. Jangan di tempat yang samalah. Okey. Ada apa-apa soalan? Apa dia? Ada satu benda yang terjadi dalam masjid minggu lepas. Kalau kita dari form tu dah salah. Apa dia? Kan ada
imam naik rakaat kelima. Kalau kita ada orang cakap dia ni jenis malas fikir panjang, dia tu mufarakah je. Boleh ke tu? Apa dia? Bila apa? Bila ada dekat bahagian itu ada dah kes imam naik rakaat kelima. Yang cerita yang diturun balik ke apa, itu cerita lain. Artinya mak kata, dia cakap aku malas fikir panjang, bahas apa semua mufarakah je. Tak kira dah imam tu betul ke imam tu salah. Boleh kata tu. Dia yang pertama bila imam salah kita tegur lah imam. Makmum belakang kan banyak. Tegur imam, subhanallah. Jadi makna imam akan turun lah. Rakaat yang kelima dia akan turun. Selalunya imam dia akan ragu-ragu juga. Bila dia tengok ini 4, 5, ini 3, 4, dia pun tambahlah satu lagi. Jadi bila imam dah, makmum dah subhanallah, dia turun lah. Dia turun. Tapi kalau dia tak nak turun juga, itu yang timbul masalah. Imam tak nak turun juga. Bila imam tak nak turun, yang pertama imam dia perlu tahulah. Apa yang dia perlu tahu, dia kena jeling sikit orang belakang dia. Jeling belakang-belakang dia. Kalaulah sebelah kiri ni separuh saf duduk, sebelah kanan separuh saf duduk, maknanya dia yang salah lah. Dia kena duduk. Jadi kalau ramai yang duduk, dia kena duduk lah. Sebab apa? Pada ketika itu memang dia yang salah. Tapi kalau dia dah memang i'tiqad, dia memang betul-betul yakin 100% ini aku memang tak salah, memang aku yakin ni rakaat yang keempat sembahyang Zuhur ataupun Isyak. Makmum tegur macam mana pun dia tetap nak tu juga. Jadi kita tak boleh nak hilangkan keyakinan yang ada pada diri imam. Itu memang dia dah memang yakin tu, tak apalah, biarlah dia. Jadi kita ni nak perlu ikut imam. Kalau kita dah yakin dah imam salah, jangan ikut. Jangan ikut imam. Bila imam dah salah, apa yang perlu kita buat? Di sini ada dua cara. Cara pertama, kita niat mufaraqah. Mufaraqah, kita keluar pada ikut imam. Mana aku tak nak ikut imam lah, aku nak habiskan sembahyang seorang. Niat dalam hati, aku nak habiskan sembahyang seorang. Jadi dia baca tahiyat, dia beri salam. Tapi yang afdalnya, jangan putuskan hubungan dengan imam. Makna keterikatan makmum dengan imam jangan putuskan. Biar kita ada hubungan dengan imam, kita duduk tahiyat akhir je. Jangan ikut dia sebab dia salah. Jangan ikut dia, kita duduk tahiyat akhir, kita baca tahiyat sampai habis. Bila dah baca tahiyat sampai habis, jangan beri salam tu. Tunggu sampai imam habis rakaat kelima dia. Itu bagi orang yang betul-betul yakin tau. Makmum pun ada beberapa jenis juga. Ada yang betul-betul yakin. Ada yang rasa macam 3, rasa macam 5 dah ni, rasa je macam 5. Maka orang yang rasa-rasa macam 5, dia ikut je imam. Sebab dia belum yakin. Makmum yang tak apa yakin. Lagi satu makmum yang tak tahu berapa. Imam berapa rakaat? 4, 5? Tak tahu lah. Kira imam berapa rakaat, aku ikut je. Jenis makmum macam tu, dia kena ikut imam. Sebab dia pun tak tahu dia rakaat yang ke berapa. Sebab dia memang angkat takbir tu dah berserah. Dia berserah kepada imam 100%. Apa yang imam buat, aku buat je lah. Dia pun tak tahu berapa. Jadi dia kena ikut imam. Bagi makmum yang betul-betul yakin, dia kata ini memang 4, jadi dia tak boleh ikut imam lah. Makmum yang dia tak apa yakin, sama ada keyakinan dia 70% ke, 80 ke, 60 ke, 50 ataupun 10 ataupun kosong, dia semata-mata ikut imam. Dia pun tak tahu berapa. Angkat takbir, lepas tu dia khayal, dia tak tahu apa langsung. Ini dia kena ikut imam. Imam rakaat kelima, jangan dia ikut orang yang depan, yang duduk tu. Dia kena ikut orang imam. Sebab dia tak tahu, dia tidak ada pendirian. Pendiriannya adalah pendirian imam. Dia kena ikut imam. Okey pada awal solat kita sama imam takbir bergerak, tapi mungkin ada perkara mungkin kita lupa ataupun mungkin imam cepat sangat, imam dah rukuk, kita belum Fatihah lagi. Pada rakaat ke berapa tu? Orang tahu pertama. Rakaat kita masuk sekali dengan imam. Masuk dengan imam. Cuma mungkin imam baca cepat ataupun kita terlupa, tapi kita belum Fatihah lagi. Kita belum habis Fatihah lagi. Adakah kita boleh ikut imam sebab kita sama takbir dengan dia, ataupun kita kena habiskan Fatihah kita dulu? Dia, kalau kita tengok bila kita jadi makmum,
masuk sekali dengan imam. Hmm. Bila imam rukuk, makmum semua rukuk. Kita tak habis Fatihah, maknanya kita baca lambat tu. Ya, ya. Kita baca lambat. Bila kita baca lambat, kita kena habiskan Fatihah kita. Tapi kalau kita tengok imam rukuk, makmum yang saf pertama ada yang rukuk, ada yang tak, ada yang rukuk, maknanya imam laju. Kemudian imam sami Allahu liman hamidah, ada yang tak habis baca Fatihah lagi. Jadi maknanya bukan salah kita, imam yang laju. Bila imam laju, pada ketika itu kita dihukumkan seperti orang masbuk. Orang masbuk macam mana? Tak boleh habiskan Fatihah, ikut je imam. Kalau imam laju, Kalau imam laju, kita seperti orang masbuk. Maknanya ikut je imam. Tak boleh habiskan Fatihah. Tapi ukuran dia kita kena tengok lah. Jadi ukuran dia kalau kita tengok makmum semua dah rukuk, maknanya kita baca lambat lah. Tapi kita tak boleh tengok makmum pun tak apa. Selalunya aku sembahyang masjid lain sempat habis Fatihah, tiba-tiba masjid ni baru Ar-Rahmanir-Rahim dah rukuk lah. Jadi maknanya memang laju imam tu. Jadi kita rukuk terus. Sama macam orang masbuk, tak boleh habiskan Fatihah sebab imam laju. Lebih daripada yang apa biasa. Laju sangat. kita sendiri yang hayat. Kalau kita sendiri saja kita habiskan Fatihah. Amin. Sebab kita yang cuai. Kita cuai. Okey, nombor 2 Ustaz. Teman. Ini perhatian saya lah. Ada kadang-kadang saya sendiri terdengar jemaah ni dia masbuk. Tapi bila imam dah habis ataupun imam bangun ke rakaat kedua, dia baru nak masuk rakaat pertama. Dia masih baca apa nama? Allah Akbar. Bukan Fatihah, iftitah. Doa iftitah lagi. Sedangkan dia dah mengikut imam. Cuma pun dia tak dapat rakaat pertama, dia mungkin dia dah masuk sujud, imam sujud. Tapi dia bangun, dia masuk rakaat pertama, dia pun membaca iftitah. Saya rasa itu tak betul. Tapi dia mungkin dapat Baca doa iftitah ni adalah ketika disunatkan ketika kita bersama dengan imamnya. Ketika kita bersama dengan imam. Contohnya kita masuk rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, kita pun Allahu Akbar, imam tengah baca Fatihah. Bolehlah kita nak baca doa iftitah sebab masa tu panjang. Masa tu panjang. Tapi masalahnya bila mana kita masbuk, sempatlah 1 rakaat, 2 rakaat bersama dengan imam. Lepas tu bila imam beri salam, kita bangun nak sambung balik rakaat yang kita tak sempat bersama imam tadi. Jadi tak perlu baca doa iftitah lah. Dia kejadian macam ni kan. Dia masuk rakaat imam dah habis 1 rakaat. Jadi bila dia tak dapat rakaat tu, rakaat pertama. Jadi bila dia bangun sama dengan imam, dia baru dapat rakaat pertama. Okey, tahu. Jadi saya terdengarlah dia membaca iftitah sebab pada dia mungkin dia masih rakaat pertama sedangkan dia sudah pernah rukuk, ya. Sujud dengan Dia sekiranya makmum, dia sempat dia datang imam sujud, dia pun Allahu Akbar sujud bersama dengan imam. Kemudian bila imam bangun rakaat yang berikutnya lah, ikut atas rakaat imam lah. Kalau imam rakaat kedua lah, dia masih rakaat yang pertama, dia baca doa iftitah itu tidak disunatkan untuk dia baca lah. Sebab bila mana dia doa iftitah dia tak buat apa-apa lagi. Dia Allahu Akbar terus doa iftitah. Dia tak buat apa-apa lagi. Contoh paling mudah. Imam ketika tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir kita baru masuk. Kemudian kita pun Allahu Akbar, kita tahiyat akhir bersama dengan imam. Lepas tu imam beri salam, kita pun bangun. Dikira rakaat yang pertama kita. Tapi itu pun tak disunatkan kita baca doa iftitah. Tambah-tambah lagi lah kalau kita sebelum tu. Mana ketika mana imam tahiyat akhir, kita pun tahiyat akhir juga. Kita masuk sebab kita last, kita masbuk. Masuk imam dah tahiyat akhir. Kita Allahu Akbar duduk tahiyat akhir, imam dah beri salam, kita bangun. Bangun itu rakaat pertama kita. Tetap tak disunatkan untuk kita baca doa iftitah. Lepas tu bila yang disunatkan doa iftitah? Bila mana kita masuk imam dah tahiyat akhir, elok kita Allahu Akbar, akbarnya kita imam Assalamualaikum. Tak perlu kita duduk. Kita berdiri je, disunatkan baca doa iftitah. Dengan syarat kita tak duduk tahiyat akhir lah. Mana kita Allahu Akbar, imam Assalamualaikum. Jadi kita tak perlu duduk,
kita disunatkan baca doa iftitah. Dengan syarat kita tak buat apa-apa perbuatan lah sebelum tu, maknanya tak rukuk, tak sujud apa. Kita angkat je Allahu Akbar, imam Assalamualaikum warahmatullahi, terus baca doa iftitah, terus baca Fatihah. Itu kira lepas jemaah ke apa tu? Semayang apa? Itu kita dah terlepas berjemaah ke atau macam mana begitu? Dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun kita sempat satu saat, mana imam sebelum imam beri salam, sebelum kum imam, mana sebelum Assalamualaikum, sebelum kum imam tu kita sempat Allahu Akbar, maka dapatlah pahala. Tapi dapat sikit lah. Jemaah dapat pahala apa? Pahala jemaah tu dapat lah. Tapi sebahagian mazhab lain, dia kata dapat pahala jemaah dengan dapat satu rakaat bersama imam. Satu rakaat. Siapa yang tak sempat satu rakaat bersama imam, maka tak dapat pahala berjemaah. Seperti mana kita bincang minggu lepas, kalau dalam mazhab Hanafi, kalau kita imam dah start semayang pun fardu, kita boleh lagi semayang sunat tapi luar pada masjid, dengan syarat kita yakin sempat satu rakaat bersama imam. Sebab apa dia tak satu rakaat? Sebab satu rakaat tu menentukan dapat pahala berjemaah. Sebab tu sebagian mazhab dia kata dapat satu rakaat pun tak apa bersama imam, dapatlah pahala jemaah. Tapi siapa tak dapat satu rakaat, maka tak dapat pahala jemaah. Tapi sebelum mazhab Syafi'i kita, sebelum kum imam dah dapat pahala dah jemaah, cuma sikit lah. Apa dia? Saya nak tanya, kalau macam saya ada penyakit was-was lah, kalau angkat takbir kali-kali, lepas tu kalau baca Fatihah kadang tadi baca ke tak? Tapi saya sudah baca. So dalam keadaan ni, saya tanya kawan saya, dia kata tawakal. Macam tu kalau angkat takbir Allah Akbar, dia kata tawakal je, dia kata aku dah angkat takbir. Dia kalau kita ada penyakit was-was, yang pertama sekali berubatlah. Kita kena berubat. Kemudian yang kedua, jangan, contoh kita was-was pada niat. Pada niat, kita was-was sangat niat ni, payah sangat. Sahaja aku semayang fardu zuhur makmum, susah sangat. Jadi susah sangat, kita ikut mazhab lain. Boleh bagi orang yang ada penyakit was-was, dia boleh ikut mazhab yang lain. Masuk mazhab yang lain, untuk bahagian niat jadi ikut mazhab lain. Kemudian yang semayang baki yang lain ikut mazhab ni Syafi'i kita. Kalau kedua contoh macam saya bila dah satu was-was, tiba macam ambil wuduk pun jadi was-was. Apa nak tahiyat kan kadang-kadang was-was. Kadang saya macam dah sujud macam itu, saya ikut dalam ustaz. Ustaz kata kalau contoh terlupa nak wuduk, kita bawa balik. Jadi kat situ saya pun tiba lepas daripada hasil daripada kelas tu, esoknya tiba-tiba saya rasa, tadi saya dah wuduk ke belum? Itu selepas semayang ke ketika semayang? Lepas saya waktu tengah solat, kan saya hari tu ke dalam Ha. ustaz kata kalau orang tu pukul, dia mesti bangun balik. Lepas tu pukul. Kalau lupa lah. Dia kalau penyakit macam tu, makna kita biarkan abaikannya. Sebab memang penyakit macam tu, kalau kita dah ada menimpa diri kita, penyakit macam tu bila kita layan, dia lagi semakin teruk. Mana kita rasa kita dah buat dah buat cukup, dah buat dah tu. Tidak perlu buat balik lah, cukup lah. Dia kalau orang lelaki ni, dia was-was bahagian tu semayang. Kalau orang perempuan, was-was dia bila ketika dia balik rumah, ketika dia kena keluar dari rumah, api dah tutup belum, setrika dah tutup belum, itu jadi masalah. Selalu orang lelaki, orang perempuan jarang kita jumpa was-was dan semayang lah. Perempuan ada, lelaki banyak. Perempuan dia was-was dia bukan dalam semayang tau. Was-was dia ketika kita nak start kereta, enjin kita, lampu bilik tutup ke tak, setrika tutup, lampu dapur tadi masak pagi, tutup ke tak dapur. Jadi itu yang orang perempuan selalu was-was. Jadi ceritanya, kalau kita was-was, kalau kita ada penyakit was-was, kita ambil dalam contoh pada niat. Pada niat ni, kalau kita susah sangat nak niat, kita ikut dalam mazhab lain lah. Mazhab lain, mana kita datang, semayang tu sudah masuk, buka pintu surau ni, dah dikira niat untuk semayang, cukup. Kita masuk, Allahu Akbar. Kemudian, kalau kita rasa was-was dalam semayang, dah rukuk ke belum, dah kita tahu memang kita ada penyakit tu, kita biarkannya. Ketepikan. Terus je. Kita terus je lah.
Kita terus, kita tidak perlu fikir. Kalau tak jenuh, orang lain semayang hanya beberapa minit, kita semayang dekat 1 jam. Sebab apa? Setiap kali semayang was-was, jadi susah. Jadi kita lepas semayang, ringkaskan semayang. Ataupun baca benda yang wajib je. Baca rakaat pertama Fatihah. Rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Sujud. Baca yang ringkas supaya tak nak ada bisikan-bisikan datang, supaya habis pun cepat, semua cepat. Apa dia? Kita masbuk main Jumaat. Daripada kita boleh ikut main Jumaat lah. Dalam bab Jumaat kita akan bincang dalam bab lain. Dalam bab Jumaat, siapa yang sempat 1 rakaat bersama dengan imam, maka dia masbuk satu rakaat. Masbuk 1 rakaat, makna dia, bila masbuk 1 rakaat, dia sempat 1 rakaat bersama imam. Imam beri salam, dia tambah 1 rakaat. Masalahnya 2 rakaat tak sempat bersama imam, kena buat sembahyang zuhur. Tak, dia niat sembahyang jemaat. Sahaja aku sembahyang fardu jemaat, imam beri salam, dia tambah 4. Tapi niat sembahyang jemaat lah. Tapi yang tu bila mana dia tak sempat rukuk yang kedua bersama imam. Kalau sempat rukuk yang kedua bersama imam sembahyang jemaat, maka bila sempat rukuk yang kedua, rakaat yang kedua bersama imam, maka dia tambah 1 rakaat je lah. Kalau tak sempat langsung, contoh datang-datang imam dah tahiyat akhir lah sembahyang jemaat, dia niat sembahyang jemaat juga, cuma tambah 4 rakaat lah. Itu beza dia. Tapi kita akan Dia niat dua pada awalnya, cuma niat tu tak fikir dah, cuma dia kena tambah 4. Dia niat saja aku sembahyang fardu jemaat 2 rakaat, tapi sebenarnya dia buat 4 rakaat sembahyang zuhur. Maknanya dia secara apa, automatik dia akan tukar perbuatan sembahyang kita. Tapi nanti kita akan bincang dalam bab sembahyang jemaat, insya-Allah. Cuma sekarang kita habislah sebenarnya dalam bab sembahyang ni lah, rukun-rukun sembahyang daripada bab niat semualah, rukuk, sujud semua. Cuma masih berbaki dalam bab sembahyang ni, tak salah saya, satu je lagi, iaitu dipanggil sebagai bab sujud sahwi. Kita belum belajar sujud sahwi. InsyaAllah kita akan belajar bab sujud sahwi. Lepas tu barulah kita akan masuk dalam bab syarat berjemaah lah, antara hubungan imam dengan makmum. Ada beberapa syarat dah. Kita akan sambunglah lepas musim PKPB ni 27. PKPB kita sambung hujung bulan. Sampai 27. Sampai bila? Sampai 27. 27 tu masih boleh ke tak boleh? Makna start 28 lah. Saya free, saya tulis 27 bulan. Saya 13, 21 dengan 27. Makna kita start bulan depan lah. Bulan depan lah kot. 28. Apa dia tu? Tak, tahun 28 yang bulan tu saya ada kelas lain. Okey. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.